Terengganu Darul Iman, negeri yang merupakan bentangan pantai terpanjang di Malaysia serta memiliki kawasan pesisiran pantai berpasir dan landai. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya, Suryana, akan membawa anda semua untuk mengenali sebuah kawasan terunik yang menjadi bualan ramai orang. Setiu merupakan antara daerah yang memiliki kawasan tanah lembap terunik di negara ini, yang mana di dalamnya terdapat sebuah mukim iaitu dikenali sebagai Mukim Pantai. Video yang kami kongsikan sepanjang dokumentari ini merupakan lokasi di Mukim Pantai itu sendiri. Ayuh sama-sama kita nikmati keindahan Mukim Pantai dan sama-sama mendapatkan input daripada video ini. Mukim Pantai merupakan lokasi yang telah kami pilih bagi menjalankan kajian berkenaan kegiatan sosio-ekonomi yang mempengaruhi corak kualiti hidup di kawasan tersebut. Mukim yang terletak di dalam daerah Setiu ini telah dapat memuatkan sebanyak 6 buah kampung, iaitu Kampung Guang Batu, Kampung Kuala Setiu, Kampung Fikri, Kampung Saujana, Kampung Padang Saujana dan juga Kampung Mangkuk. Dengan jumlah komuniti seramai 4,899 orang. Di Mukim Pantai, kami mendapati bahawa terdapat sedikit permasalahan yang dihadapi oleh komuniti di situ. Seperti yang kita tahu, Mukim Pantai terletak agak jauh dari kawasan bandar utama iaitu kawasan Kuala Terengganu. Anggaran jarak dari Mukim Pantai ke kawasan Kuala Terengganu adalah sejauh 60 km. Oleh itu, perkembangan pembangunan yang berlaku di kawasan terbabit telah bergerak dengan sedikit perlahan dan mundur jika kita bandingkan dengan kadar pembangunan di kawasan bandar. Namun, faktor keindahan flora dan fauna mampu menarik minat pelancong untuk berkunjung ke sana. Secara tidak langsung, dapat merangsang perkembangan ekonomi setempat. Gerakan Perintah Kawalan Pergerakan ataupun dikenali sebagai PKP telah dikuatkuasakan ke atas seluruh kawasan Malaysia. Mukim Pantai juga menerima tempias kesan daripada pergerakan terbabit. Ini kerana pergerakan aktiviti ekonomi komuniti berlaku dengan agak perlahan disebabkan oleh penutupan banyak sektor-sektor sosioekonomi. Hal ini secara tidak langsung dapat menjejaskan kualiti kehidupan penduduk di situ. Dalam kajian ini, kami telah merangka 3 objektif iaitu untuk mengetahui sejarah dan latar belakang komuniti Mukim Pantai Setiu Terengganu. Selain itu, untuk mengenal pasti kegiatan sosioekonomi yang dijalankan oleh komuniti Mukim tersebut. Seterusnya, untuk melihat sejauh manakah kegiatan sosioekonomi mempengaruhi corak kualiti hidup komuniti setempat. Bagi menjawab kesemua objektif yang kami rangka, kami telah melakukan beberapa kaedah metodologi kajian bagi memperolehi maklumat dan informasi mengenai mukim tersebut. Antaranya ialah kami telah menggunakan pendekatan triangulasi data sebagai metodologi untuk mendapatkan data kajian. Kaedah tersebut adalah termasuk dengan pemerhatian ikut serta dan temu bual. Selain itu, kami juga turut mengedarkan borang soal selidik melalui Google Form kepada komuniti di mukim tersebut. Setelah membuat tinjauan, kami telah memperolehi banyak maklumat dalam menjawab objektif kajian yang kami rangkakan. Mari bersama-sama kami untuk melihat hasil kajian yang kami dapat di Mukim Pantai. Nama Mukim Pantai diberikan kerana kawasan ini dahulunya sinonim dengan Kampung Payang yang menjadi pusat pendaratan bot nelayan dan juga aktiviti perikanan pinggir pantai masyarakat terdahulu. Kini, Kampung Payang telah ditelan lautan akibat hakisan pantai yang berlaku. Mukim Pantai juga terkenal dengan eko pelancongan negeri Terengganu yang baru, iaitu Taman Negeri Setiu Wetlands. Di Taman Setiu Wetlands ini terdapat 9 ekosistem berbeza di dalam satu kawasan, iaitu pesisir pantai, kawasan berlumpur, lagun, muara sungai, pulau, rimba pesisir pantai dan rimba paya bakau. Kawasan persekitarannya juga adalah habitat semula jadi pembiakan tungtung serta lokasi pendaratan spesies penyu hijau. Destinasi eko pelancongan ini telah sedikit sebanyak meningkatkan modal insan dan pembangunan infrastruktur di kawasan Mukim Pantai. Apa itu sosioekonomi? Sosioekonomi adalah kegiatan yang melibatkan masyarakat dalam bidang ekonomi, meliputi faktor-faktor ekonomi dan kemasyarakatan. Tujuan utama kegiatan sosioekonomi dijalankan
adalah untuk memenuhi keperluan semasa masyarakat. Mukim Pantai mempunyai beberapa kampung yang mempunyai kegiatan berbeza-beza mengikut keadaan kawasan penempatan. Sebagai contoh, Kampung Mangkuk memperlihatkan komuniti menjalani kegiatan pelancongan dan nelayan. Hal ini kerana kedudukannya berhampiran dengan pantai. Ini memudahkan nelayan untuk turun menangkap hasil laut bagi menambah pendapatan, seterusnya meningkatkan kualiti hidup komuniti. Di samping itu, jenis tanah berpaya yang terdapat di Kampung Mangkuk menarik lebih ramai pelancong menikmati suasana berpaya. Selain itu, terdapat juga kampung yang menjalani kegiatan industri kecil sederhana IKS seperti perniagaan keropok iaitu Kampung Fikri, Kampung Gong Batu dan Kuala Setiu. Bukan itu sahaja, kampung-kampung ini turut menjalankan kegiatan nelayan dan perniagaan seperti kraft tangan bagi menambahkan lagi isi pendapatan rumah. Kegiatan ini didorong oleh kawasan penempatan komuniti yang berhampiran pantai dan menggalakkan lagi keuntungan yang diperoleh. Berbeza dari kampung-kampung tadi, Kampung Saujana dan Kampung Padang Saujana menjalankan kegiatan yang lebih bersifat perbandaran. Hal ini kerana kawasan kampung adalah di tengah mukim dan memperlihatkan perbandaran yang lebih maju. Antara kegiatan yang terdapat di kampung ini adalah seperti guru, pertukangan dan penanaman tembikai. Bukan itu sahaja, berbanding kampung lain, kampung ini menempatkan lebih ramai golongan elit dan buruh mahir. Oleh itu, ia menampakkan lagi corak kualiti hidup yang tinggi. Kualiti hidup menurut Unit Perancang Ekonomi 1999 adalah bermaksud perubahan dalam masyarakat dan sistem sosial daripada keadaan yang dianggap tidak memuaskan kepada keadaan yang lebih baik lagi memuaskan. Dengan demikian, kualiti hidup bukan sahaja merangkumi pembangunan ekonomi, tetapi meliputi juga aspek sosial, psikologi, kebudayaan, politik dan alam sekitar. Berdasarkan kajian yang kami lakukan, kami mendapati bahawa kegiatan sosioekonomi banyak mempengaruhi corak kualiti hidup terhadap komuniti mukim pantai. Yang pertama, kita akan lihat daripada segi komponen ekonomi, di mana kualiti kehidupan komuniti di mukim pantai masih lagi terjamin dengan kegiatan sosioekonomi yang dilakukan. Namun, sejak berlakunya tempoh Perintah Kawalan Pergerakan iaitu PKP, komuniti di mukim tersebut menghadapi sedikit permasalahan untuk mencari sumber rezeki atau pendapatan akibat penutupan banyak sektor ekonomi. Mengapa kami memilih mukim pantai? Hal ini kerana mukim pantai tidak salah satu mukim yang dapat meningkatkan taraf pendapatan penduduk serta mampu mengubah corak kualiti kehidupan komuniti di situ ke arah yang lebih baik. Terdapat banyak aktiviti ekonomi yang boleh dijalankan. Contohnya, aktiviti membawa pelancong menaiki bot untuk menikmati alam semula jadi. Seperti mana yang kita tahu bahawa Pulau Redang merupakan salah satu pusat pelancongan yang terkenal di negeri Terengganu. Ianya merupakan daya tarikan kepada pelancong untuk datang ke Pulau Redang dengan menaiki bot di mukim tersebut. Seterusnya, pekerjaan yang sedia ada seperti perniagaan, pelancongan, perikanan dan sebagainya dapat meningkatkan kehidupan setempat kerana banyak peluang pekerjaan yang wujud disebabkan mukim tersebut merupakan salah satu mukim yang dapat menarik pelancong datang ke situ. Selain itu, pembangunan infrastruktur juga turut didirikan di kawasan mukim pantai oleh pihak kerajaan maupun pihak yang bertanggungjawab dalam meningkatkan kualiti hidup komuniti di situ serta memberi kemudahan kepada mereka. Sebagai contohnya, klinik untuk pemeriksaan kesihatan. Yang kedua, sekolah untuk anak-anak komuniti mukim pantai belajar. Dan yang ketiga yang menarik perhatian kami ialah Setiu Wetland, iaitu merupakan salah satu khazanah alam sekitar yang berada di negeri Terengganu. Ianya merupakan satu kawasan yang cantik dan kaya dengan kelainan flora dan fauna yang digabungkan dengan laut serta terdapat juga bukit bakau di sepanjang pantai. Bukan itu sahaja, kerajaan juga memberi pelbagai bantuan kepada komuniti di situ. Bagi meringankan beban komuniti, malahan juga mampu meningkatkan kualiti hidup komuniti. Sebagai contohnya, skim promosi pemasaran produk, industri kecil dan sederhana serta pemberian subsidi barangan kepada komuniti bagi meningkatkan lagi aktiviti ekonomi di sana.
Malah, kami juga turut menanyakan kepada komuniti situ, terutamanya komuniti yang mengusahakan industri perniagaan, apakah inisiatif yang boleh dilakukan dalam membangunkan industri perniagaan di Mukim tersebut ke arah yang lebih baik. Ayuh bersama saya untuk kita mendengar sesi perbualan ini. Pada pendapat Puan lah kan, apa lagi inisiatif yang boleh dilakukan bagi nak membangunkan industri perniagaan ni ke arah yang lebih baik supaya masa depan para peniaga ni dia terjamin? Pada pendapat saya, kerajaan juga perlu memainkan peranan penting dalam menyediakan infrastruktur atau kemudahan bagi menyokong pertumbuhan pengusahaan IKS. Ini terutamanya kepada golongan IKS di kawasan luar bandar. Antara kemudahan tersebut adalah dengan penyediaan permohonan kilang dan bengkel, penyediaan subsidi tanah, subsidi mesin dan subsidi pengangkutan dan sebagainya. Dengan adanya kemudahan ini, sedikit sebanyak dapat memberi keselesaan dan memudahkan proses perniagaan AKS dijalankan. Malah kemudahan tersebut juga memberi perasan kepada IKS dalam usaha untuk meningkatkan produktiviti dan memajukan organisasi. Sebagai contoh, melalui penyediaan tanah oleh kerajaan, pengusaha IKS boleh memanfaatkan kemudahan tersebut untuk dijadikan sebagai tapak perniagaan atau sebagai tempat untuk menghasilkan bahan mentah sendiri. Dengan itu, pengusaha dapat mengurangkan kos di mana sekiranya IKS sudah mempunyai tapak atau bahan mentah sendiri, maka pengusaha tidak perlu lagi mengeluarkan dana untuk membayar sewa dan kos untuk bahan mentah. Bukan komponen ekonomi sahaja yang penting dalam meningkatkan kualiti hidup, malah komponen kesihatan turut memainkan peranan dalam meningkatkan kualiti hidup. Masyarakat di Mukim Pantai disediakan kemudahan perubatan yang lengkap seperti klinik desa di setiap kampung dan hospital di Kuala Setiu. Kerajaan juga ada mencari dan melaksanakan cara meningkatkan mutu perkhidmatan rawatan kesihatan bagi keselesaan penduduk. Perkara ini mampu meningkatkan kualiti hidup masyarakat Mukim Pantai. Namun begitu, semenjak wabak COVID-19 melanda Malaysia, ada segelintir penduduk yang telah dijangkiti wabak ini dan menyebabkan masalah timbul dalam meningkatkan kualiti kehidupan komuniti Mukim. Melalui komponen alam sekitar pula, segelintir penduduk kerap melibatkan diri dalam proses pembersihan kawasan pelancongan bagi memastikan kebersihan pantai terjaga. Di samping itu, mereka juga menggalakkan kegiatan mencantikkan sekitar kawasan pelancongan di Mukim Pantai bagi menarik lebih ramai pelancong. Apa yang lebih menarik perhatian saya adalah mengenai kisah seorang lelaki yang dianggap gila, namun pada akhirnya beliau adalah seorang yang begitu kreatif menggunakan barangan kita semula iaitu botol bagi membersihkan kawasan pantai dan mencantikkannya lagi. Bagi mengetahui lebih lanjut mengenai kisah ini, ayuh tonton paparan video ini. Alright guys, here we are at the Bottle House. It's the house of a 75-year-old man who walks the beach every day picking up bottles. He's got thousands and thousands of bottles and he's hilarious. Check this guy out. This is the bottle, you know. I put the bottle and then conquer it. I like it because this is a part of my life. You found this on the beach? I know. This too? But not this one. Not the big one. 99% from the beach. Wow. 0.5 somebody presenting or give it to you. The big glass. I collect it. And so I bought it like myself. So during the lockdown, you made Yeah, pictures. that's Good right. for you. I don't like to sit down. And I beg of you. The bottle I beg of you. Wow. Look at That's a this. special one. Yeah, I do that. So the young people, the old men also can do that. Wow, of course. Everyone you can do that. Inspiration. Yeah. Inspiration. This is really special. We are lucky, you know. Easy me, you know. I was really surprised. Bottle collector, local and international hero. Beliau dianggap gila oleh penduduk kampung sebelum ini kerana terlalu asyik mengutip botol di sekitar pantai.
Namun pada akhirnya, ia membuka mata orang ramai bahawa tindakannya itu sebenarnya untuk memberi kesedaran kepada orang ramai, terutamanya anak muda tentang penjagaan alam sekitar. Malah, tindakannya mengumpulkan botol di sebuah rumah turut menjadi tarikan para pelancong di dalam dan juga luar negara. Maka hasil kajian yang kami paparkan sebentar tadi telah berjaya memenuhi objektif kajian yang kami sediakan, di mana ia menumpu kepada kawasan mukim, kegiatan sosio-ekonomi serta konteks kualiti hidup yang dicorakkan oleh komuniti mukim pantai. Seterusnya, kami telah menjalankan beberapa cadangan bagi penambahbaikan di mukim pantai. Antaranya adalah pihak kerajaan maupun pihak tertentu perlulah mengambil inisiatif dengan membangunkan kawasan tanah lapang di mukim tersebut serta menjadikannya sebagai sumber untuk menjana pendapatan komuniti setempat. Seterusnya, merancang penjanaan dasar ekonomi yang berkesan pada jangka masa panjang. Selain itu, masyarakat perlulah kreatif dan kreatif bagi menjayakan kawasan kampung bagi menarik perhatian para pelancong untuk menikmati alam semula jadi. Secara tidak langsung, ia bukan sahaja dapat meningkatkan ekonomi komuniti, malah dapat meningkatkan kualiti hidup. Dan akhir sekali adalah menambah kemudahan kepada para pekerja bagi meningkatkan produktiviti pekerja. Berdasarkan kajian ini, kami mendapati bahawa mukim pantai terdiri daripada komuniti penduduk yang mempunyai latar belakang sosio-ekonomi yang berbeza. Namun, kegiatan ekonomi utama mereka ialah kegiatan perniagaan, kegiatan perikanan dan kegiatan pelancongan. Oleh itu, mukim pantai merupakan mukim yang strategi bagi bolehkan komuniti tersebut untuk mengubah aspek kehidupan mereka ke arah lebih baik dengan merencana semula perangkaan aspek ekonomi setempat. Kegiatan sosio-ekonomi komuniti dipercayai dapat menaik taraf hidup mereka ke tahap yang optimum selaras dengan perkembangan kemajuan semasa bagi sesebuah mukim.